saya selalu sangat ditanya oleh mak ayah, macam mana nak asingkan tempat tidur anak, nanti anak tu menangis macam mana, nanti malam-malam dia terjaga. Jadi hari ini saya nak berkongsi bagaimana tips untuk mengasingkan tempat tidur anak. Sebenarnya kita kena berbalik kepada hadis Nabi SAW yang mana perlu diasingkan tempat tidur mereka. Tujuan asal mengasingkan tempat tidur ini adalah untuk memastikan privasi ataupun aurat itu terpelihara walaupun dalam keluarga. Bagaimana mak ayah nak asingkan anak-anak yang kecil umur 2 tahun, 3 tahun untuk tidur kat bilik dia sendiri. Sebab banyak mak ayah yang bila nak asingkan tempat tidur anak, mereka suka kata kakak tak boleh tidur dengan mak lagi, tak boleh tidur dengan ayah sebab kakak dah besar. Dan anak akan jawab, habis tu bapak dah besar, kenapa tidur dengan mama? Apa-apa mesti penakut kan? Jadi sebenarnya pengasingan tempat tidur untuk anak tu tidak tidur dalam bilik kita bukanlah atas faktor dia dah besar, tak. Tetapi untuk dia tahu dia perlu ada ruang privasi untuk tidur, untuk berehat, untuk menyiapkan diri lepas mandi. Maka dia perlu ada bilik. Ataupun kalau anak tanya, kenapa mak ayah tidur bersama? Bagi tahu pada mereka, sebab mak ayah adalah suami isteri dan Allah berikan kami untuk tidur bersama. Jadi perbincangan ataupun komunikasi seperti ini sebenarnya sangat menarik dengan anak. Okey, itu yang pertama. Dan kemudian, kalau sekiranya anak kecil masa tu baru bayi, setahun, 2 tahun, mungkin masih lagi menyusu badan dengan ibu, seeloknya anak-anak ni perlu ada ruang dia sendiri dalam bilik mak ayah kat baby cot. Ya, sebab saya tak menyarankan kalau ibu-ibu meletakkan anak di sebelah. Bukankah bilik itu adalah ruang privasi kemesraan antara suami dan isteri? Dan itu yang kadang-kadang menyebabkan hubungan semakin dingin. Kan? Dan satu lagi saya nak sebutkan, kalau kita tengok cerita orang putih, kita tengok orang barat ni, anak-anak daripada baby lagi, dia dah letak kat bilik yang lain. Okay, dia akan letak kamera, dia akan memastikan boleh memantau anak tu bagaimana. Kalau anak ketika itu usianya 3 tahun, 4 tahun, masih lagi duduk dalam satu bilik, katakanlah tak ada rezeki, duduk kat rumah mentua ke apa, duduk satu bilik yang sama. Nak tak nak, kena ada kompartmen yang berbeza. Perlu ada pengasingan tempat tidur itu, letakkan toto kat bawah ke, tilam kecil kat bawah ke. Sebenarnya anak usia 3 tahun sebenarnya dah boleh dilatih untuk tidur kat bilik dia sendiri. Dengan syarat, perlu diberitahu daripada awal. Kakak, abang, nanti abang kakak ada bilik sendiri. Dalam keadaan kita bagi tahu tu, kita cantikkanlah bilik dia. Dan bilik tu perlu dihiaskan. Belilah lapik bantal yang anak perempuan suka. Contoh Little Pony ke, anak lelaki suka Spiderman ke. Catlah bentuk-bentuk yang diorang suka sikit supaya dia tahu itu bilik dia dan dia seronok untuk tidur kat situ. Dan kemudian untuk anak-anak ni yang baru tidur kat bilik dia sendiri, waktu malam tu mungkin dia takut. Jadi cara yang terbaik adalah waktu siang, cuba ajar dia, kalau dia mengantuk sangat siang, ajar dia tidur dalam bilik dia sendiri. Jadi bila malam dia tahu itu adalah bilik dia. Dan kemudian waktu malam tu untuk awal-awal ibu ayah kena teman anak. Okey, sebab mungkin dia takut, dia rasa sedih sebab dia rasa nak berkepit dengan mak dia, nak baring kat ketiak bapak dia kan. So kena teman dia, kena teman lah. Kadang-kadang anak takut tidur bilik sendiri bukan sebab bilik dia tak cantik, tapi dia takut gelap. Kalau takut gelap, perlulah pasang ada lampu kecil ke supaya ada nampak cerah sikitlah bilik berkenaan. Ataupun kenapa dia takut tu sebab mungkin dah dicerita tentang hantu-hantu segala bagai. Yang ini kita perlu elakkan. Jangan menakutkan anak dengan entiti yang seperti ni. Akhirnya dia akan bawa masalah pada budak tu nanti kan. Dia takut nak tidur malam sebab terbayang hantu. Dan satu lagi pesanan saya nak beritahu pada mak ayah, waktu nak tidur ni lah waktu yang terbaik untuk kita bedtime story dengan anak. Cerita tentang Nabi ke, baca buku ke, 2-3 minit jadilah. Sebab ketika inilah anak punya emosi semakin cool down dan selepas pada itu banyak pesanan yang kita boleh sampaikan.